Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bertemu semula pada malam ini, sambungan daripada kitab kita Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yang mana kalau ikut ni yang saya tanda ni, kita sampai pada topik perbincangan dosa besar yang berikutnya, iaitu memakai kain sutera dan emas bagi kaum lelaki. Ini haram, ataupun ini adalah salah satu daripada dosa besar yang dilarang untuk kaum lelaki memakainya, khas untuk golongan wanita sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dalam agama kita ni, sebenarnya banyak je benda-benda yang halal, perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ni banyak. Tetapi kita rasa seolah-olah macam banyak benda yang haram, seolah-olah macam agama ni mengharamkan banyak perkara, walhal yang halal itu lebih banyak. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa uhilla lakumut thayyibat, dan dihalalkan untuk kamu segala perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik, antara perkara yang baik ialah yang tidak menyerupai jantina lain. Kalau dalam bab pakaian, maknanya kalau menyerupai, kalau lelaki memakai pakaian menyerupai jantina perempuan, maka itu dilarang. Begitu juga perempuan, kalau dia memakai pakaian yang menyerupai lelaki, itu haram. Adapun selain daripada itu, dipersilakan pakai, tak ada masalah. Itu dari sudut pakaian. Dari sudut makanan pun sama juga. Dari sudut makanan pun sama juga. Berapa sangat benda yang Allah Subhanahu wa taala haramkan pada kita, kan? Ya Allah Subhanahu wa taala haramkan pada kita tu tak banyak pun, iaitu benda-benda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya macam khinzir, itu jenis makanan lah, ataupun benda-benda yang tidak disembelih mengikut aturan. Wa ma dhubiha 'ala nusub, benda-benda yang disembelih yang tidak mengikut syariat Islam. Begitu juga benda-benda yang, ataupun binatang-binatang yang al-muftarisah, yang pemangsa, yang ada gigi taring, itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Selain daripada itu, makanlah. Begitu juga binatang-binatang yang membawa kepada mudarat. Mudarat ni kena merujuk sedikit kepada pihak-pihak yang cerdik pandai lah di kalangan ahli perubatan. Tapi benda yang kita maklum, termasuk juga di antara benda yang ataupun binatang yang diharamkan ialah yang hidup dua alam, pun tak dibenarkan. Lebih pada tu makan. Kalaulah dibenarkan, ataupun kita ni dibenarkan makan banyak apa yang Allah Ta'ala kurniakan dari sudut binatang ni, kita pun tak termakan, tuan-tuan.
Bahkan tak larat nak makan. Bahkan kalau kita makan pun mungkin ada benda-benda ataupun binatang yang kita pantang makan pun. Macam saya tak boleh lah, ketam tak boleh lah. Kan? Alergi. Udang tak boleh. Dulu boleh, ketam boleh, udang boleh, sekarang dah tak boleh. Kan? Boleh pun sotong lah, itu pun gagah kalau ada lah. Kan? Itu pun sotong kalau yang freezer pun dah tak apa nak boleh, nak muntah dah. Jadi dia ada benda-benda yang walaupun dihalalkan, akhirnya kita juga sendiri yang membuat pilihan. Kita sendiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dihalalkan dari sudut makanan tu banyak benda. Tapi mungkin yang menjadi kebiasaan kita paling hebat ayam. Kan? Ataupun ikan. Ikan pun kalau belah-belah Kedah tu, belah utara tu, ikan temenung lah. Kita panggil ikan kembung kan. Itu je duk makan. Yang lain tu kadang-kadang ada lah, kadang-kadang tak ada pun tak apa. Sekarang ni dengan harga ayam meningkat, tak payah makan ayam, makan benda lain. Akhirnya pada kita ni walaupun dihalalkan banyak benda, kita yang membuat pilihan, dan kita juga yang tidak, orang kata apa, tak makan semua benda yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kekangan, halangan dan sebagainya. Baik. Jadi agama Islam ni menghalalkan banyak benda berbanding dengan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dari sudut pakaian. Di sudut pakaian, macam kita sebutkan tadi, pakailah apa pun, kecuali untuk lelaki ataupun dia punya undang-undang umum, dia tak boleh menyerupai perempuan, dan perempuan tidak boleh menyerupai lelaki. Dari sudut material dia, jangan pakai material, kalau lelaki tak boleh pakai sutera. Itu je. Yang lain pakailah. Begitu juga dengan apa, perhiasan. Lelaki tidak dibenarkan pakai emas. Yang lain pakailah. Perak ke, besi ke, kayu kokka ke, pakailah ikut suka. Yang dua ni tak dibenarkan, ataupun emas tidak dibenarkan, dan juga sutera tidak dibenarkan. Itu pun kalau kita nak beli emas, harga dia mahal. Jadi walaupun katakanlah dihalalkan pun, tidak semua perempuan pun pakai emas. Ada yang tak boleh pakai emas, bila pakai dia gatal. Dia bukan gatal nak beli lagi, tuan-tuan, dia gatal tangan tu. Dia kata jadi tak boleh, kulit tak apa nak selesa pun ada juga macam tu. Jadi maknanya walaupun dihalalkan kepada golongan wanita, tidak semua wanita suka pakai emas. Jadi kalaulah diharamkan kepada kita, tak ada masalah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan hal yang sama ataupun benda yang sama, bahkan lebih hebat itu kepada kita dalam syurga nanti. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan kepada kita dalam surah Al-Insan, bahawa nanti kita akan minum daripada air yang dituang ke dalam gelas, yang mana gelas itu campurannya daripada, ataupun dia punya bahan buatan dia daripada emas, kan, daripada emas. Maknanya kita boleh guna segala benda itu dalam syurga nanti. Dari sudut pakaian sutera, walaupun diharamkan ke atas kita di muka dunia ini, tetapi tidak menjadi masalah, kerana nanti akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala pakaian daripada sutera dalam syurga nanti. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Insan. Tuan-tuan nanti boleh semaklah di antara perkara-perkara yang Allah Taala kurniakan kepada kita dalam syurga nanti. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, contoh saya bagikan satu ayat daripada surah Al-Insan, ayat yang ke-12. Tuan-tuan nanti boleh semak. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah Taala sebut dengan satu kalimah yang asing dengan syurga, iaitu wa jazahum, dan dia yakni Allah memberi balasan kepada mereka, yakni golongan al-abrar, golongan ahli syurga, bima sabaru, dengan kesabaran mereka dalam melaksanakan ibadat kepada Allah dan meninggalkan maksiat yang Allah Taala larang untuk mereka lakukan. Apa balasan yang Allah Taala berikan kepada mereka? Jannatan, iaitu syurga, wa harira, dan juga pakaian daripada sutera. Bermakna ini satu gambaran bahawa balasan ataupun kurniaan Allah Ta'ala, ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah salah satu benda yang kita terhalang untuk pakai di muka dunia ini, iaitu sutera. Itu bergembiralah kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan emas dan sebagainya, juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kurniaan tersebut.
Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbalik kepada apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di muka dunia ini, khusus untuk orang lelaki. Wallahu a'lam, saya tak tahulah perkembangan apa nama ni kain sutera ni kan. Tapi dari sudut pembuatannya tu sangat-sangat rumit lah. Dia ambil daripada ulat sutera, kemudian diproses, dia punya apa, kepompong dia tu kan, dimasak, lepas dimasak tu diambil dia punya apa, benang dia tu kan, satu-satu kerja dia sangat-sangat susah lah, bukan kata senang, sebab tu harganya sangat mahal, dan dia punya hasil pun dia punya benang pun sangat-sangat lembut kan, kerana proses dia yang sangat susah. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia dengan ulat tu, itu salah satu daripada kebesaran Allah Ta'ala lah. Sebab itu Allah Ta'ala minta kita tengok dekat nikmat-nikmat yang telah dia kurniakan kepada kita, supaya bila kita tengok itu, kita tahu betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni, bukan hari ni lah tuan-tuan, baru-baru ni saya tengok masa raya ke berapa, dia orang tunjuk dalam satu dokumentari di Negeri Sembilan ke di Johor, tak salah saya, ataupun Johor lah kot, kalau saya salah tolong betulkan. Dia orang buat benang daripada apa? Daripada jagung kan, daripada kulit jagung tu dihasilkan benang, dan digunakan untuk apa? Buat kopiah ataupun buat perhiasan dinding dengan kain apa semua kan. Itu juga salah satu daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada kapas dan sebagainya. Semua itu yang Allah Taala kurniakan kepada kita, itu adalah satu nikmat yang sangat besar. Maka di situ layaklah Allah Ta'ala tanya kita, afala tashkurun, tidakkah kamu semua bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dan benda tu tak habis-habis tuan-tuan. Kita hari ini pakai pakaian yang berbeza-beza jenis kain, semua itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di antara kebesaran Allah yang sangat hebat ialah kain sutera tu, daripada binatang yang hari ini orang buat, orang kata apa, pemeliharaan ulat sutera tu untuk dijadikan satu bisnes. Dan Allah Ta'ala pun tak larang pun, Allah Ta'ala hidupkan binatang-binatang itu. Kalaulah kata Allah Ta'ala nak tarik nikmat dia sekaligus, matikan semua binatang-binatang tu tuan-tuan, ataupun ulat sutera tu, habis semua kilang-kilang yang menghasilkan kain sutera tu. Tapi dengan kasihnya Allah Ta'ala pada manusia, dihidupkan ulat sutera tu, dan manusia dapat hasil yang sangat banyak daripada ulat tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di kalangan sahabat Nabi SAW meriwayatkan hadis-hadis berkenaan dengan larangan tentang pemakaian sutera ni terhadap kaum lelaki secara khusus. Bagaimana disebutkan seorang sahabat, iaitu Ali radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminih wa dhahaban faja'alahu fi shimalih. Nabi SAW kata Sayyidina Ali, aku tengok Nabi meletakkan sutera di tangan kanannya, ataupun Nabi akhadha, mengambil sutera dengan tangan kanannya, faja'alahu wa dhahaban faja'alahu fi shimal, dan Nabi ambil emas dan Nabi letakkan di tangan kirinya. Ada dua, satu sutera tangan kanan, emas tangan kiri. Thumma qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadaini haramun ala dhukuri ummati, sesungguhnya kedua-dua benda ini, iaitu sutera dan juga emas, haram ke atas kaum lelaki di kalangan umatku. Ini hadis riwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Abu Daud rahimahumallahu ta'ala. Baik, nanti kita akan tengoklah beberapa pandangan di kalangan para ulama berkenaan pengecualian yang diberikan. Baik, kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain, dan juga difatwakan oleh beberapa orang ulama, termasuk disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, Fiqh Mazhab Syafi'i, karangan Syekh Mustafa Bugha. Baik, antara kalam mereka menyatakan bahawa amma idza kana al-hariru istina'iyan fa innahu la ya'khudh hukmul hariri at-tabi'i wa la yuhram. Adapun sekiranya sutera itu adalah sutera tiruan, saya tak pastilah macam mana sutera tiruan tuan-tuan yang mungkin main dengan kain-kain ni tahulah. Sutera tiruan mungkin yang hampir-hampir lembut dia tu macam sutera, tapi dia bukan buat daripada ulat sutera tu, cuma dia punya sifat dia tu, ciri-ciri dia tu, lembut dia tu, halus dia tu sama macam sutera, tapi bukan buat daripada ulat yang disebutkan itu.
La yuhram, dia kata tak diharamkan. Lakin in kana yushabihuhu mushabatan qawiyatan fal aula tarkuhu lirrijal lihtimali wujudil illati allati min ajliha hurimal harir at-tabi'i. Dia kata apa? Akan tetapi jika sekiranya benang tiruan ataupun sutera tiruan itu dia punya kesamaan, dia tu sangat-sangat menghampiri dengan sutera yang original, yang asli, maka meninggalkan pemakaiannya itu lebih aula berbanding memakainya, kerana ada illah dekat situ, ada sebab dia. Apa sebab dia? Sebab dia ada ciri-ciri seolah-olah wanita yang sukakan kelembutan. Nanti ada hikmah yang disebutkan, ya. Antara hikmah kerana apa tidak dibenarkan lelaki pakai pakaian sutera adalah kerana dia sangat lembut, sangat halus, dan kehalusan kelembutan itu sangat sesuai hanya untuk golongan wanita. Adapun lelaki tak sesuai. Macam tu. Baik. Sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, uhilla adh-dhahab wal hariru li inathi ummati, dihalalkan emas dan juga sutera kepada golongan wanita di kalangan umatku, wa hurrima ala dhukurihim, dan diharamkan ke atas golongan lelaki di kalangan umatku. Apa kata mereka? Kata ulama, fal hariru muharramun ala rijal, sutera itu haram ke atas lelaki, mubahun lin nisa illa mawdi'u asbu'aini au thalath au arba' kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kecuali lelaki boleh pakai juga sekiranya mengikut ukuran seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Mana boleh pakai juga, tapi ada ukuran dia. Berdasarkan kepada hadis Nabi sebut apa? Illa mawdi'u usbu'ain, mengikut kiraan. Kalau nak pakai juga dia kena koyak ataupun kena kerat, potong kain sutera tu sekira-kira ukurannya 2 jari. 2 jari macam ni. Ambillah kain sutera tu 2 jari. Kan kecil lah 2 jari, kecil lah tuan-tuan. Au thalath, ataupun tak puas hati nak besar sikit, ambillah 3 jari. 3 jari. Jari siapa nak pakai ni? Jari saya montok-montok sikit tuan-tuan. Pakai jari siapa? Pakai jari uruf masyarakat lah, ataupun uruf manusia lah. Urufnya siapa? Urufnya orang-orang kebiasaan. Siapa dia tuan-tuan? Tak apalah, tak kisah. Nabi tak tentukan orang Afrika ke, jari orang Eropah ke, Nabi tak sebut. Nabi tak sebut. Jadi kalau kita duduk kat Malaysia, pakailah jari ukuran orang Malaysia. Kalau duduk dekat Amerika ataupun duduk dekat belah-belah negara orang jenis jari besar ni, pakai ukuran dia, tak ada masalah. Yang penting 2 jari atau 3 jari, au arba' ataupun 4 jari. Nak pakai juga 4 jari. Itu disebutkan. Ini seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam kitab Sahih Muslim. Maknanya hadis yang sahih yang menyatakan dibenarkan untuk si lelaki pakai sekiranya dengan apa yang disebutkan tadi ataupun dengan ukuran yang disebutkan tadi. Itu ulama juga membahaskan, kalau sekiranya nak pakai juga kain sutera tu, ataupun kalaulah kilang baju, kita beli baju dekat mana-mana kedai, yang kedainya harganya mahal, sudah pasti menyebabkan dia punya kain fabrik tu mahal, dan dekat situ kemungkinan mahal juga disebabkan dia punya cop tu, cop dia mahal. Kadang macam kita beli apa tuan-tuan, saya pun tak pastilah benda apa, kasut ke apa kan, dia punya cop tu dia buat daripada kulit, sebab tu mahal. Padahal kalau kasut tu keseluruhan dia daripada kain biasa je, span biasa je, dijahit-jahit. Cuma yang mahal tu dekat cop tu kulit. Ada setengah pakaian yang mahal tu sebab dia punya tag itu dia boleh scan tu nak tahu ori ke tidak daripada Nike sebagai contoh, ataupun daripada Adidas. Sebab tu jadi mahal tu. Kalau tuan-tuan beli pakaian dekat, kawan saya kata beli dekat Decathlon kan, selagi mana tak buang tag dia berambu tu, orang rimas, orang gunting juga. Tag dia tu berambu kan banyak. Tapi selagi mana tag tu ada, dalam tempoh saya tak ingat setahun ataupun 2 tahun, kalau ada masalah pada pakaian itu, dari sudut dia punya, tiba-tiba tengok ada koyak ke, kita baru sedar selepas setahun pakai. Tapi dengan syarat bukan kita buat lah, pergi kat Decathlon tukar, selagi mana ada tag tu dia boleh tukar, ambil baru. Dan saya pernah beli jam
pakai dalam tak lama lah, seminggu 2 minggu, tengok-tengok dia ada masalah sikit, saya tukar. Tak ada masalah, tukar terus, tak ada cakap banyak. Tak ada cakap banyak, nak tunggu cek dulu, hantar ke apa pusat dia apa, tak ada. Terus kat situ juga dia tukar. Jadi mahalnya kat situ. Mahalnya kat situ. Setengah-setengah baju ni mahalnya dekat mana? Dekat tag belakang tu rupa-rupanya kerana dijahit dengan kain sutera. Jadi kain sutera kalau chop tu berapa besar tuan-tuan? Kecil lah, 1 jari lah mungkin kan, 1 jari, ataupun besar sikit 2 jari. Besar, paling besar 4 jari ikut ukuran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah apa juga pakaian kita ke, tiba kita punya poket ni, contoh poket ni ada hiasan atas ni daripada sutera, boleh sebab sikit. Yang tak bolehnya dengan saiz yang lebih daripada yang disebutkan tadi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak kongsikan juga dengan hikmah. Ini tak masuk lagi tajuk tentang buku kita ni, baru mukadimah tentang kain sutera tu. Hikmah daripada pengharaman kain sutera tu. Faqad harrama Allahu ala rijali ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah mengharamkan ke atas lelaki di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam an yalbisu al-harira. Dia marah tu tuan. Tak puas hati, tak buat jamuan raya dia tak puas hati. Kena buat je Razak, kena buat je Razak. Jadi saya mangan Zikri kena buat kerjasama dengan persatuan penduduk ke, sewa dewan, tapi anjuran surau. Yang penting jangan buat dekat surau. Saat dia berapa? 12 dah? 21. Okey. Tu baki tuan-tuan. Okey, tak apa. Tuan-tuan fokus sini ya. Berdasarkan kepada berdasarkan kepada hadis Nabi, tidak dibenarkan untuk pakai kain sutera illa idza ihtaju ilaih, kecuali kalau mereka berhajat kepadanya. Ini ada 2 keadaan yang disebutkan kat fatwa ni, tapi saya tak tahu. Keadaan pertama ni kalau tuan-tuan boleh maklumkan pada saya tak tahu. Dia kata kama fi halatil harbi li irhabil adu. Boleh pakai sutera itu kalau digunakan dalam keadaan perang untuk menjauhkan musuh ataupun menyebabkan musuh lari. Tuan-tuan tahu cara dia? Saya tak tahu maklumat macam mana guna sutera nak menyebabkan tentera musuh lari daripada kita. Wallahu a'lam. Ini saya tak tahulah, cuma disebutkan kat sini. Yang kedua, boleh pakai ketika dalam keadaan sakit. Contohnya kalau sakit, doktor nasihatkan, ini kena tanya pakar lah, tanya doktor lah, yang saya bukan bidangnya. Dia kata kalau awak tak boleh, awak ni jenis kulit tak boleh pakai kain daripada cotton ke, daripada jenis-jenis, kecuali sutera je boleh. Masa tu untuk merawat tidak ada masalah, boleh pakai. Ini berdasarkan kepada kisah sahabat baginda Nabi SAW, 2 orang sahabat Nabi yang Nabi arahkan mereka untuk pakai kain sutera kerana untuk merawat kulit mereka. Jadi tak ada masalah lah pakai, kerana untuk rawatan. Fa in qila qad urifa fi fusul. Okey, tak ada. Ada pun yang lebih-lebih tu, contoh orang kata untuk hikmah lelaki tak boleh pakai, dia kata apa? Ada juga ungkapan begini ya, andaian, wallahu alam. Dia kata apa? Kalau lelaki pakai, dia akan mengurangkan hormon jantan. Itu saya tak tahu. Itu dia kata kena tanya pakar. Betul ke macam tu? Ini dah macam kan? Dia akan mengurangkan hormon jantan. Itu dia kata fala ilma lana bidzalik, kita pun tak ada maklumat, lakin yumkinuka muraja'ata qismil istisyarat at-tibbiyah bisyabakah. Dia kata kalau macam tu kena tanyalah orang yang berkenaan, yang pakar dalam bidang hormon ke apa, mereka boleh bagi tahulah betul ke tidak hikmah laki tak boleh pakai itu menyebabkan hormon kejantanan tu akan berkurang. Baik tuan-tuan ya. Baik, saya nak ambil juga daripada kitab Fiqh Al-Manhaji mazhab Syafi'i. Dia kata al-hikmatu min tahrimil hariri 'ala ar-rijal, hikmah daripada pengharaman sutera ke atas lelaki, wa la'alla al-hikmatu min hadha at-tahrim 'ada at-ta'abbud ma fi lubsil hariri min al-khuyala'i wal kibri.
Dia kata selain dari hikmah tidak boleh memakai sutera itu oleh golongan lelaki, selain daripada kerana kita ni ta'abbud ikut perintah Allah Ta'ala. Sebab kenapa tak pakai? Sebab Allah Ta'ala tak bagi. Itu je. Tetapi hikmah di sebalik itu boleh juga dikorek-korek. Baik, itu kata Dr. Yusuf Al-Qadawi, saya mungkin pernah sebut dia tuan-tuan, dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, dalam kitab halal dan juga haram dalam Islam, kata Dr. Yusuf Al-Qadawi, ada benda yang kita tahu dia punya hikmah dia. Apa hikmah di sebalik puasa sebagai contoh? Kita tahu hari ini sebab berdasarkan kepada kajian perubatan. Apa hikmahnya sujud? Setengah doktor kata sujud dia boleh melancarkan darah di salah satu urat. Wallahu alam. Kan itu antara yang disebutkanlah. Ada juga seorang doktor dari pensyarah daripada UM, tak salah saya, dia selalu menyampaikan, dan dia ada buku. Saya pun pernah jual buku dia dulu dekat expo tentang hikmah pergerakan dalam solat. Kenapa takbir macam ni? Dia untuk melancarkan, adalah dia punya tu, dia punya berdasarkan kajian-kajian dia bukan tulis saja tuan-tuan, dan memang ada bukti kajian yang dia buat. Memang yang bukti yang dibuat menunjukkan kalau takbir macam ni kesempurnaan dari sudut kesihatan. Kita duduk antara dua sujud, contohnya duduk dalam keadaan kita pacakkan kita punya kaki tu, dia akan melancarkan. Adalah benda-benda tu tuan-tuan boleh belilah buku tu. Dulu ada jual dekat oleh-oleh tu tingkat atas. Sekarang ni kedai tu pun dah tutup sebab PKP dia tak mampu nak ni tutup. Tapi kalau dapat buku tu, tuan-tuan tahu, pasti kalau tuan-tuan tahu hikmah setiap pergerakan tu, solat kita ni memang sangat-sangat sempurna mengikut pergerakan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita ambil wuduk, kenapa kita basuh telinga? Kerana untuk kesegaran kita. Kenapa kita basuh muka? Untuk kesegaran. Itu semua adalah anggota-anggota yang agama kita ni arahkan kerana ada hikmah dari sudut rawatannya, dari sudut perubatannya, dari sudut kesihatannya. Kenapa basuh muka? Kenapa basuh tangan sampai siku? Kalau nak lebih sikit pun sampai pelipat ataupun ketiak sikit je. Tak boleh lebih pada tu. Semua tu ada. Tetapi ada juga perkara yang tidak kita ketahui hikmahnya. Baik. Dia kata apa? Selain daripada tidak boleh memakai ataupun haram memakai sutera itu bagi kaum lelaki kerana ta'abbud, kerana ikut perintah Allah. Dia kata selain itu juga kerana al-khuyala wal kibir, kerana dia akan membawa sifat takabur dan juga menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk. Wa ma fihi min at-ta'annuthi wat takhannuthi, bahkan juga dia membawa sifat kewanitaan dan juga kekhunsaan. Kekhunsaan maknanya syibih-syibih macam perempuan itulah. Wal bu'du an sifatir rujulah, dan bahkan ia menjauhkan seorang lelaki itu daripada sifat kejantanan. Fa innar rajula lam yukhlaq liyunsha'a fil huliyyah, kerana lelaki itu bukan diciptakan oleh, kata dalam kitab Fiqhul Manhaji dia kata apa? Kerana lelaki itu bukanlah diciptakan untuk berhias-hias. Lelaki ni simple, hidup dia basatah, hidup dia simple je, pakai apa pun handsome insya-Allah. Macam tuan-tuan lah, relax je. Tak pakai kepiah handsome, pakai songkok cantik, pakai semua handsome lah. Kan? Kalau raya tu tak pakai samping pun kata, handsome je dia ni. Kan? Kalau pakai samping, lagi handsome. Samping pula kalau pakai macam Piramli, nampak lagi. Semua handsome insya-Allah. Semua nampak cantik. Kerana lelaki diciptakan oleh Allah macam tu. Basatah. Dia punya hidup dia simple. Perempuan lain, perempuan ada dia punya ciri-ciri yang telah ditentukan oleh agama, tak ada masalah. Itu pun dia punya dia punya tabarruj dia tu, perhiasan itu jangan sama dengan tabarrujal jahiliyah, tabarruj orang jahiliyah. Baik. Wa yakhtalu bi athwabiz zina wa yuzharu bi mazharin nu'umati wal luyuna, kerana sutera itu menampakkan kelembutan. Al-mufdiyati ila tashabbuhi bin nisa, dan dia boleh membawa kepada kesamaan dengan wanita. Wal qu'udu an azaimil umur, dan menyebabkan kita ni jadi macam tak nak buat kerja-kerja lasak. Sebab pakai kain-kain yang lembut. Tengah pakai kain-kain sutera ni, tiba-tiba kereta rosak tepi jalan, agak-agak nak tolak tuan-tuan. Kain sutera ni koyak pula dia kata. Tak kena. Kalau perempuan tak apa, kereta rosak, dia duduk dalam steady relax je. Laki dia tolak. Kan? Abang kata pegang steering, dia pun tak tahu steering tang mana. Dah lawak tuan, tahulah kan. Memang dia relax. Perempuan ni hidup dia memang laki yang buat. Tayar pecah laki fikir.
Kereta minyak tak cukup, laki fikir. Air tak cukup, laki fikir. Semua pendek kata dia mandu je. Yang lain semua lelaki. Kalau lelaki pakai sutera, dia kata dia akan menyebabkan lelaki tu akan qu'ud. Qu'ud maksudnya duduk. Alamak, ni sutera ni tak boleh. Dia tak boleh begitu. Mastasna min hadha at-tahrim, dan apa yang diharuskan, pengecualian. Masya-Allah tuan-tuan. Nampak macam laju saya kongsikan ni, sebab saya nak banyak benda yang kalau saya boleh nak kongsikan banyak dengan tuan-tuan ni. Tuan-tuan dah tahu dah dari sudut pengharaman sutera tu. Cuma kita nak detailkan saja. Baik, dia kata yustasna, dikecualikan daripada pengharaman ini untuk laki dalam dua keadaan. Ini dalam kitab apa nama ni, Fiqhul Manhaji, fiqh Imam Syafi'i. Yang pertama, al-halatul ula halatul darurah. Yang pertama dalam keadaan darurat. Wa hiya ma idza kana lam yajid ghairuhu li sitri aurati aw wiqayata jismihi min al-hur aw al-burd al-har aw al-burd aw al-burd fa innahu 'inda idzin yubahu labsil harir lianna ad-darurat tubihul mahzurat. Dia kata dalam keadaan darurat okeylah. Contohnya dalam kitab ni dia kata contohnya kalau sekiranya tak ada dah pakaian lain, gempa bumi boom habis tak ada pakaian lain, itu je ada, maka pakailah. Banjir semua hanyut, tinggal pakaian bini dia, itu pun sutera, pakailah yang tu, tak ada masalah. Kerana ada satu kaedah dalam Islam, ad-darurat tubihul mahzurat. Ketika darurat, maka Islam membenarkan benda-benda yang terhalang boleh pakai. Nak makan babi pun boleh, nak pakai harir ataupun sutera pun boleh. Itu keadaan pertama dalam keadaan darurah. Al-halatu tsaniyah al-haja ila lubsihi li daf'i darar. Yang ini seperti mana yang kita sebutkan tadi, boleh pakai sekiranya untuk menolak kemudaratan. Kama idza kana fil insani maradun wa kana lubsul harir yusari'u fi shifai aw yukhaffaf min alami. Seperti mana seorang manusia ataupun lelaki yang memakai kain sutera untuk mempercepatkan kesembuhan penyakitnya ataupun untuk meringankan sakitnya, maka dibenarkan. Tapi kena dapat nasihat, kerana dia melibatkan pakar, melibatkan orang yang tahu dalam bab ini, maka kena tanya mereka yang berada dalam bidang perubatan. Seperti mana Nabi SAW rakhasa li Abdurrahman, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, iaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah SAW rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma fil qumusil hariri fi safari min hikkatin kanat bihima aw waja'in kana bihima. Nabi telah membenarkan ataupun meringankan rukhsah kepada Abdurrahman bin Auf dan juga Zubair ibn al-Awwam untuk memakai sutera dalam satu permusafiran. Dalam satu peristiwa permusafiran, Nabi benarkan mereka berdua ni pakai, Abdurrahman bin Auf dan juga Zubair ibn al-Awwam, kerana ada penyakit kulit yang mereka alami. Maka tak boleh pakai benda lain ataupun pakaian lain kecuali sutera, maka itu dibenarkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain pada tu haram. Selain pada tu haram. Okey. Ni kita nak masuk tajuk kita sikit dah. Ni sikit je. Tak banyak pun, tajuk ni pendek je tuan-tuan, daripada kitab Al-Kabair ni. Eloklah masa kita pun dah nak habis ni. An Anasin, minta maaf, man labisa al-harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, orang yang memakai sutera di dunia tidak akan memakainya di hari akhirat. Tuan-tuan pilih nak pakai kat dunia ke nak pakai kat akhirat. Kat dunia sekejap je, kat akhirat selama-lamanya. Hurrima lubsul hariri, hurrima lubsul hariri wadh-dhahabi ala dhukuri ummati. Ini hadis yang kita sebutkan tadi, diharamkan pemakaian sutera dan juga emas ke atas golongan lelaki di kalangan umatku. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa alaihi. Ini berkenaan dengan emas pula. Emas ni tak payah cerita panjang sebab tuan-tuan dah tahu panjang dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami, kata apa nama ni, Hudzaifah bin Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada minum dalam bejana emas dan perak dan makan di dalamnya. Emas dan perak tak boleh.
Juga melarang kami memakai kain sutera yang halus dan kasar serta duduk di atasnya. Sutera halus dan kasar. Kalau kita tengok dari sudut cara buat sutera tu, ada yang dia punya panggil betul tadi saya sebut, kepompong yang tak elok tu, dia tak bulat cantik, dia akan menghasilkan benang sutera yang tak cantik. Jadi mungkin jadi kasar ke, jadi tak elok ke, itu pun tak dibenarkan. Itu maksudnya. Asalkan sutera yang dibuat daripada binatang ataupun kita sebut sebagai ulat sutera tu. Bahasa Arab disebut apa? Al-fizzu ke al-qizzu, saya tak ingat istilah binatang tu. Maka barang siapa menghalalkan pakaian sutera untuk kaum lelaki, orang itu menjadi kafir, masya-Allah, kerana dia telah melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kalau kita sebut agama ni, kalau kita agama ni, ilmu agama ni diterbagi pada 3 kan. Ilmu akidah, syariah, tasawuf ataupun akhlak. Setengah kata tasawuf, setengah kata akhlak. 3-3 ni berkait. Berkait dengan apa? Berkait dengan akidah. Bab halal haram itu terkait dalam bab fiqah. Tapi kalau engkau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, dia akan kembali balik kepada akidah. Begitu juga dengan cara kita tasawuf, akhlak kita, macam mana kita nak bersihkan jiwa kita. Kena ikut panduan yang telah diajar oleh agama ni. Kalau kita nak bersihkan jiwa mengikut panduan agama Hindu, juga terkait balik dengan akidah. Akidah tak betul ni, cara ni tak betul. Ya, saya nak bersihkan jiwa saya, memanglah jiwa awak kotor, saya nak bertasawuf, tasawuf awak kena ikut apa yang telah diajarkan oleh agama. Kalau tidak, tetap. Kerana 3 rantai itu dia bersambung dan punca dia adalah akidah ataupun kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, hanya sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan pemakaiannya bagi orang yang sedang menderita sakit gatal-gatal, kudis dan sebagainya. Dibolehkan juga bagi orang yang berperang ketika sedang menghadapi musuh. Kita sebutkan tadi. Saya pun tak tahu macam mana ketika berperang menghadapi musuh ni, situasi yang macam mana, wallahu alam. Kalau tuan-tuan ada yang tentera ke, boleh tahulah macam mana kan, saya tak tahu. Sedangkan pakaian sutera sebagai hiasan untuk kaum lelaki, maka hukumnya haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Ijma'. Ijma' tu datang ataupun ijma' itu terhasil daripada dalil ataupun nas-nas yang ada. Nas-nas. Ada bukan ijma'. Ijma' maksudnya berpakat di kalangan ulama, kita pakai kita haram lah, tak. Dia mesti mai daripada dalil juga. Itu kalau kita kata punca kuasa ataupun punca hukum agama ni ada 4 kan. Quran, hadis, ijma', qiyas. Walaupun 4 tu, tapi ijma' dan qiyas dia mesti datang daripada 2 punca yang awal tadi, iaitu Quran dan sunnah. Sebab tu Nabi sebut apa? Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kat kamu 2 benda ni. Kalau kamu pegang teguh dengan 2 benda ni, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Masalah kalau umat sudah pun ijma' di atas perkara yang tidak mengikut syariat Islam, ijma' tu tak terpakai. Ijma' tak pakai. Apa tak boleh dia kata? Dunia ni boleh dikatakan ijma' kata wanita boleh main futsal. Contoh. Itu ijma' yang tak betul. Itu ijma' tak boleh. Dunia hang kata apalah dunia. Agama kata tak boleh lah. Ni sakan dia pun sepak sama lelaki kan tuan. Saya duduk main futsal juga dengan kawan-kawan ni. Kita tengok gelanggang sebelah perempuan main dengan lelaki tu. Dahsyat kan. Saya tahu syok dia pun main dengan lelaki dengan perempuan tu. Pandai bawa lah ni. Dulu dia segan, sekarang ni dah tak segan lah. Campur macam tu aja. Baik, itu ijma' yang tak terpakai. Baik, ijma' kaum muslimin. Ini berlaku untuk pakaian luar dan pakaian dalam. Maknanya kalau orang tanya kalau suara dalam macam mana? Tak boleh juga. Ada juga yang ditanyakan kepada ulama-ulama kita, bagaimana kalau saya pakai itu untuk dalaman saja? Tak boleh. Seluar dalam je, orang tak nampak pun saya punya kewanitaan saya ni. Tak boleh. Islam kata tak boleh. Lubs sebenarnya pakai apa sejenis pakaian tak boleh. Sekali lagi tuan-tuan, boleh tak? Termasuk yang diharamkan juga jika kandungan sutera suatu jenis kain lebih banyak daripada bahan lainnya. Emas juga okey. Jadi maksudnya kalau nak boleh juga, ini ada satu fatwa saya baca, kalaulah kata nak boleh juga, tuan-tuan sebut tadi apa? Paling kuat 4 jari itu tak? Tapi kalau nak pakai juga dia kata jangan lebih
Contoh kalau kita kain tu 100, 51% majoritinya sutra, minoritinya itu tak boleh. Itu kalau nak pakai juga. Tapi lebih baik tak payah pakai lah. Tuan Okey, cukuplah sekadar tu perkongsian kita berkenaan dengan pengharaman ataupun dosa besar memakai sutra dan juga emas. Emas ni tuan-tuan dah tahulah bagaimana. Kalau berkenaan dengan swasa, swasa ni campuran emas perak. Betul tak? Kalau saya salah, tolong betulkan. Swasa. Ada tak ulama kata swasa tu halal? Ada juga tapi saya pernah tanya, kami pernah tanya guru kami dulu masa di Yaman dulu, apa hukum pakai swasa. Syekh kami Syekh Sadiq Al-Mughlis, dia kata haram kerana ada unsur emas. Jadi kalau tuan-tuan ada swasa, pergilah apa lebur kan buatlah benda lain, wallahu alam. Kalau ada ustaz-ustaz lain, kalau dia ada dalil, ikutlah mereka. Tapi yang lebih tenangnya kita tak pakai. Wallahu a'lamu bissawab. Yang baik itu daripada Allah Taala. Terkasar bahasa, mohon maaf tuan-tuan. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.